Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini 16 Mei merupakan Hari Guru. Setiap tahun kita seluruh rakyat Malaysia merayakan tarikh keramat ini yang amat besar maknanya kepada semua rakyat kita yang bergelar guru. Namun tahun ini suasana sambutan Hari Guru jauh berbeza berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hari Guru tahun ini kita sambut dalam keadaan negara sedang menangani pandemik wabak COVID-19. Justru walaupun mungkin tiada sambutan besar-besaran, tetapi jasa guru tetap kita hargai. Tetap kita hargai. Tidak ada sambutan bukan maknanya kita tidak menghargai jasa seluruh guru di negara Malaysia ini. Justru di kesempatan ini saya bagi mewakili pihak kerajaan ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di atas sumbangan, jasa, bakti dan pengorbanan mereka selama ini. Dengan tema Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baru. Saya berharap para guru terus komited untuk mendidik anak bangsa Malaysia. Selamat Hari Guru. Mengenai Task Force Operasi Pematuhan. Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh Polis Diraja Malaysia telah membuat 73,115 pemeriksaan semalam bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 4,671 pasaraya, 4,073 restoran, 1,176 kilang serta 3,429 bank telah diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 957 terminal pengangkutan darat, 357 terminal pengangkutan air dan 149 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force juga telah memeriksa sebanyak 33,168 buah kenderaan persendirian, 2,335 kenderaan awam dan 28 vessel air. Turut diperiksa adalah 2,621 pasar awam, 4,209 tempat ibadah, 1,366 tempat riadah dan 365 tapak binaan. Sebanyak 3,332 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 18,770 anggota. Pihak berkuasa seperti yang saya sebutkan akan bertindak lebih tegas mengambil tindakan undang-undang ke atas sesiapa sahaja yang tidak mematuhi SOP yang disediakan. Oleh itu, semalam PDRM telah menahan 72 individu di atas kesalahan melanggar SOP, yang mana 60 individu telah direman dan 12 individu lagi diberikan jaminan polis. Justru itulah saya sekali lagi nak mengingatkan bahawa patuhilah SOP dan peraturan yang telah pun ditetapkan. Kerana jika melanggar pematuhan ini, yang menanggungnya adalah diri kita sendiri. PDRM juga telah mengenakan 146
Sekatan Jalan Raya rentas sempadan negeri di seluruh negara dan telah memeriksa sebanyak 238,500 kenderaan. Maknanya, walaupun kita kata jangan balik kampung, tolong jangan balik kampung, untuk rentas negeri itu utamanya, masih lagi berlaku. Semalam saja, 500 kenderaan yang cuba merentas negeri dengan alasan mau balik kampung telah diarahkan berpatah balik oleh PDRM. Jadi saya nak ingatkan bahawa Sekatan Jalan Raya telah pun bermula dan tindakan telah diambil. Sejak semalam masih lagi pihak PDRM menggunakan budi bicara dan menasihat serta memberi amaran juga, walaupun sudah ada yang dikenakan tindakan kerana melanggar SOP. Yang balik kampung diarahkan berpatah balik. Tetapi mesyuarat pada hari ini memutuskan bahawa tindakan compound boleh dimulakan oleh pihak polis. Jadi saya haraplah tak perlulah sampai compound. Duit bayar compound tu mungkin boleh digunakan untuk perkara-perkara yang lain. Jadi yang pentingnya untuk mengelakkan diri daripada di compound dan sebagainya, patuh kepada setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Mengenai kawalan sempadan negara, kerajaan sentiasa memandang serius tentang percubaan beberapa pihak untuk membolusi sempadan negara, terutamanya melalui lorong-lorong tikus, darat ataupun laut. Sehingga 15 Mei 2020, agensi kerajaan yang diberikan tanggungjawab untuk mengatasi kawasan mengawal dan mengawasi kawasan sempadan seperti Angkatan Tentera Malaysia, PDRM, Agensi Kawalan Sempadan, Jabatan Imigresen Malaysia dan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia telah berjaya menangkap 1,408 pendatang tanpa izin ataupun parti yang cuba memasuki negara ini secara haram melalui lorong-lorong tikus, laut dan darat. Pihak berkuasa juga telah pun mengenal pasti tekong-tekong yang terlibat dalam percubaan membawa masuk parti ini melalui lorong-lorong tikus ini, dan sehingga kini 14 tekong-tekong tersebut telah pun ditangkap oleh pihak berkuasa. Kepada rakyat, yakinlah bahawa kerajaan akan terus memantau dan memperketatkan kawalan di sempadan darat dan laut, terutamanya di lorong-lorong tikus, bagi menyekat kemasukan parti ini, bagi memastikan kedaulatan negara kita terus terpelihara. Mengenai op sanitasi awam, di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 6,405 operasi sanitasi, termasuk di 76 zon kuning dan merah, dan sebanyak 10,057 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah disanitasi. Semalam sebanyak 97 operasi sanitasi yang meliputi di 38 zon merah dan zon kuning di 12 negara, di 12 buah negeri, termasuk 35 operasi di Johor, 18 operasi di Sarawak dan 16 operasi di Sabah. Sehingga untuk pengurusan pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi hari ini, sebanyak 232 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 231 pada hari sebelumnya, yang mana 14,219 individu telah sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 975 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air
dan telah pun di kuarantin secara wajib. Seramai 36,170 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin sejak 3 April 2020 dan sehingga hari ini seramai 28,330 individu telah selesai menjalani kuarantin wajib dan telah pun dibenarkan pulang. Saya ingin memberikan makluman tentang solat Jumaat semalam. Semalam saya janji akan mendapatkan laporan daripada Menteri Hal Ehwal Agama, dan hari ini Menteri Hal Ehwal Agama membentangkan kepada mesyuarat mengenai dapatan mereka tentang solat Jumaat semalam. Seperti kita tahu, mulai semalam kebenaran telah diberikan kepada pelaksanaan solat Jumaat, solat berjemaah, solat sunat tarawih serta solat sunat Aidilfitri di masjid dan surau di zon hijau di wilayah Persekutuan. Kebenaran ini berdasarkan kepada keputusan mesyuarat khas Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan pada 14 Mei 2020 dan mendapat perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Seperti saya sebutkan tadi bahawa pagi ni Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Datuk Zulkifli Muhammad Al-Bakri melaporkan bahawa sebanyak 25 masjid dan 30 buah surau Jumaat telah melaksanakan solat Jumaat semalam. Secara keseluruhannya, hampir kesemua masjid dan surau telah pun mematuhi SOP yang ditetapkan, seperti menghadkan bilangan jemaah yang tidak melebihi 30 orang. Yang keduanya, pemakaian topeng muka dan juga penggunaan hand sanitizer. Begitu juga dengan penjarakan sosial. Bila masjid ditandakan tempat bersolat tersebut, pemeriksaan suhu badan dan juga pendaftaran kehadiran. Walaupun semalam terdapat isu, bukan isu jemaah, tetapi isu pengamal media yang datang terlalu ramai, berhimpit-himpit dan jelas tidak mengamalkan penjarakan sosial. Justru saya memohonlah kepada pengamal media, jika ingin membuat laporan berita sekalipun, tolong patuhi setiap SOP yang dikeluarkan, termasuklah penjarakan sosial dilakukan. Semalam juga ada dilaporkan bahawa terdapat sebuah masjid di luar daripada wilayah Persekutuan yang mana terdapat jemaah yang tidak dibenarkan masuk ke masjid bersembahyang di luar masjid. Seperti yang saya sebutkan bahawa SOP telah dikeluarkan. Jadi saya harap mereka yang tidak tersenarai dalam nama-nama yang dikeluarkan oleh masjid itu tidak perlulah pergi ke masjid untuk bersembahyang di luar masjid dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan, kita telah bersetuju bahawa setiap kali sembahyang Jumaat dan sebagainya, pihak polis dan rela akan berkawal bagi mengawasi pematuhan SOP di masjid dan surau yang dibenarkan untuk melaksanakan solat berjemaah ataupun solat jemaat. Saya ingin memaklumkan beberapa perkara lagi. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya melalui mesyuarat Kabinet yang lepas telah memutuskan untuk membenarkan ahli program Malaysia Rumah Keduaku ataupun Malaysia My Second Home program yang terkandas di luar negara dan tidak boleh pulang ke Malaysia.
kita membenarkan mereka untuk pulang ke Malaysia. Ya, walau bagaimanapun SOP-nya adalah ketat, iaitu sebelum mereka pulang ke Malaysia, mereka mesti membuat pemeriksaan kesihatan dan disahkan negatif, baru mereka boleh pulang ke Malaysia. Baru boleh mereka terbang pulang ke Malaysia. Setibanya di lapangan terbang antarabangsa di Malaysia, mereka perlu mematuhi peraturan seterusnya, termasuk kuarantin 14 hari yang ditetapkan oleh MKN ini. Jadi walaupun mereka boleh balik, tetapi sebelum balik mereka cek dulu. Kalau negatif baru boleh balik, positif tak boleh. Dan bila sampai pun, walaupun mereka sudah pun negatif, tetapi kerana pencampuran di dalam pesawat tersebut, kita akan kuarantinkan mereka secara wajib selama 14 hari. Dan kos kuarantin tersebut mestilah ditanggung oleh mereka. Mesyuarat khas Menteri-Menteri pada hari ini mendengar rayuan daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya untuk mereka pejabat-pejabat agensi pelancongan beroperasi. Oleh itu kita bersetuju untuk membenarkan pejabat agensi pelancongan beroperasi, tetapi adalah untuk urusan pentadbiran, keuangan, pengurusan penjualan dan sebagainya. Dan mereka juga boleh menyediakan pakej-pakej pelancongan sebagai persediaan. Bukan boleh digunakan sekarang, sebagai persediaan, iaitu apabila kerajaan membenarkan aktiviti pelancongan, maka mereka bolehlah menggunakan pakej-pakej pelancongan yang mereka sediakan. Jadi tidak setakat hari ini aktiviti pelancongan masih di dalam senarai terlarang ataupun negative list. Cuma mereka sediakan untuk masa depan jika agensi pelancongan dibenarkan. Jadi kita benarkan mereka buka ofis seperti pejabat-pejabat kerajaan, pejabat-pejabat swasta yang lain. Semalam terdapat aduan mengenai caj tambang feri di Langkawi. Sama ada dari Pulau Langkawi ke Kuala Kedah ataupun Pulau Langkawi ke Kuala Perlis yang dinaikkan tambang sebanyak RM10. Mesyuarat telah membuat keputusan bahawa kita tidak membenarkan pengangkutan awam menaikkan caj tambang pada waktu ini. Tak kiralah feri, bas, apa saja. Kerana pertimbangan kita ialah harga minyak sudah pun turun ke tahap yang sangat rendah ketika ini. Biasanya kalau harga minyak naik, tambang naik. Tapi bila minyak turun, tambang tak turun-turun juga. Serupa juga dengan produk-produk lain. Bila harga minyak naik, berebut-rebutlah mereka yang menjual produk barangan dan sebagainya, termasuk barangan keperluan asas dan sebagainya, dinaikkan harga atas alasan harga minyak naik. Tapi bila harga minyak turun, tak ada siapa pun yang nak turunkan harga. Jadi sebab itulah, mengambil pertimbangan inilah kita mengatakan bahawa kita faham mereka terpaksa membawa penumpang separuh kapasiti daripada biasa, tetapi kerugian mereka itu boleh ditampung dengan harga minyak yang rendah ketika ini. Jadi itu sajalah yang saya nak sebut pada hari ini. Dan sekali lagi lah, saya lihat kepada trend minat nak balik kampung tu, maknanya masih ramai yang seolah-olah tidak berminat untuk mematuhi SOP yang disediakan. Hari Raya kita dah sebutkan 20 orang satu hari, satu rumah untuk raya pertama. Kalau ramai keluarga yang daripada luar balik, walaupun bukan interstate, tetapi tentu sajalah akan melebihi daripada 20 orang. Sebab itulah saya katakan bahawa tanggungjawab untuk menjaga
keselamatan diri bergantung kepada diri. Semalam kita terbaca di dalam media bahawa 7 sekeluarga di Solo, Indonesia menjadi positif kesemuanya, termasuk kanak-kanak yang berumur 2 tahun selepas mereka menunaikan solat tarawih. Maknanya kita dibenarkan untuk bersolat dan sebagainya di masjid, di surau, dan boleh balik kampung 20 orang satu rumah. Tapi seperti saya kata, virus COVID-19 ini berada di mana-mana di sekitar kita. Kita tak tahu siapa yang menjadi carrier sebenarnya, yang menjadi pembawa. Mungkin keluarga kita, mungkin kawan-kawan kita dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya harap kawalan kendiri ini perlu dilakukan oleh setiap individu bagi mengelakkan jangkitan ini berterusan, dan akhirnya kita juga akan akhirnya menjadi pembawa kepada COVID-19 ini. Jadi walaupun kebenaran diberikan kepada kerajaan, tetapi tanggungjawab untuk melindungi diri masih terletak kepada diri kita sendiri. Jadi terima kasih. Seperti biasa pesanan saya, terus kekal di rumah bagi terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Saya Rosmalis dari Bernama. Saya nak tanya mengenai MTUC yang meminta kerajaan mewujudkan prosedur yang jelas untuk ujian COVID secara berkala ke atas pekerja asing dan tempatan, termasuk pihak bertanggungjawab menanggung kos ujian. Katanya ujian one-off tidak akan memberi jaminan sesuatu tempat kerja bebas daripada COVID. Dan yang kedua, mengenai isu pengamal media yang Datuk Seri sebutkan tadi, adakah perlu wujud SOP untuk pihak penganjur? Sebab contohnya menghadkan liputan kepada setengah organisasi media saja bagi mengelakkan terlalu ramai yang hadir, atau penganjur menetapkan ruang yang lebih luas untuk petugas media, kerana ada penganjur yang menetapkan ruang sempit yang menyukarkan social distancing. Okey. Kita akan berbincang dengan pihak penganjur lah kalau macam tu. Ya, pasal mungkin media pun tak tahu tempat tu sempit atau tidak. Tetapi saya rasa pengamal media pun tahu tentang basic SOP seperti penjarakan sosial. Jadi kalau dah nampak kawasan tu sempit, saya percaya tak perlu masuk lagi. Ya, kerana membahayakan kepada diri sendiri. Jadi walaupun mungkin saya setuju supaya penganjur mana-mana program kalau nak panggil pengawal media, mereka mesti menyediakan tempat yang bertanda kepada setiap pegawai media. Dan jika didapati kawasan itu terlalu sempit, maka mereka pun boleh menghadkan jumlah media yang boleh hadir di sesuatu tempat. InsyaAllah kita perlu berbincang. Kita arahkan supaya setiap penganjur membuat SOP khusus untuk pengamal media. Mengenai SOP tentang saringan kesihatan tadi di kalangan pekerja-pekerja. Sebenarnya setakat ini yang kita mewajibkan untuk membuat saringan adalah dua saja. Dua saja yang kita wajibkan secara kesemua, iaitu projek binaan dan juga pengawal keselamatan. Ini kerana terdapat kes COVID positif yang berlaku di kalangan mereka. Itu bukan kesemua, tetapi pekerja warga asing saja. Pekerja warga asing saja. Dan itu pun di kawasan merah di Kuala Lumpur dan wilayah. Kerana Kuala Lumpur dan Selangor, wilayah Persekutuan dan Selangor, kali ini masih dianggap sebagai, walaupun tidak sepenuhnya merah, tapi mereka berada di dalam kawasan merah yang pergerakan mereka di dalam kawasan ini masih bebas. Jadi sebab itulah, oleh kerana timbul dua kes yang melibatkan warga asing di sektor binaan dan sektor pengawal keselamatan ini, maka kita wajibkan mereka membuat ujian kesihatan, iaitu swab test. Swab test ini akan ditanggung oleh, sebahagiannya ditanggung oleh Perkeso, kerana 60% daripada pekerja warga asing ini mereka
mencarum kepada perkeso, dan yang keduanya ditanggung oleh majikan sendiri. Ini dah ditetapkan SOP-nya oleh Kementerian Kerja Raya dan juga KDN untuk pengawal keselamatan. Tapi kalau MTUC merasakan sekali tak cukup, terserah pada mereka berapa kali mereka nak buat, kerana kesan daripada COVID positif kepada pekerja mereka yang terjejas adalah perniagaan mereka. Kalau mereka rasa perlu nak 2 kali, 3 kali, tetapi seperti SOP yang saya sebutkan tadi, dari segi perbelanjaan, ianya ditanggung sama ada oleh majikan ataupun oleh perkeso. Jadi SOP-nya tetap sama. Terima kasih. Datuk Seri Farhana dari RTM, mengenai pemegang PAS yang Malaysia My Second Home tu, adakah semua dibenarkan pulang ataupun dari certain negara, dan tempoh masa tu bagaimana Datuk Seri? Adakah macam 4 hari seperti Gerak Malaysia ke macam mana? Tak, kita benarkan mulai daripada besok kita benarkan pulang. Tetapi seperti saya kata tadi, walau daripada mana pun mereka datang, tetapi mereka, yang pentingnya sebelum mereka berlepas pun mereka mesti negatif dulu. Surat daripada doktor mesti dibawa. Dan bila sampai, terus tak boleh balik ke rumah mereka lagi, terus masuk ke pusat kuarantin yang kita sediakan. Dan mereka perlu berada di situ selama 14 hari. Jadi selepas 14 hari itu, kita rasa mungkin agak selamat untuk membenarkan mereka pulang ke rumah masing-masing. Okey? Datuk Seri, terdapat aduan mengenai agensi pelancongan yang enggan mengembalikan wang pelanggan mereka selepas penerbangan dibatalkan ataupun trip yang mereka beli package tu dibatalkan. Mungkin ada SOP atau garis panduan untuk dia ni sebenarnya hubungan kontraknya, kalau ada hubungan kontrak atau perjanjiannya di antara pelancong tu dengan ejen dia, peniaga. Tidak ada kena-mengena dengan kerajaan sebenarnya. It's between individu dengan syarikat. Tetapi dari segi kemanusiaannya, sepatutnya mereka perlu pulangkan wang tersebut, kerana mereka bukan membatalkan atas kehendak mereka, tetapi terbatal kerana mereka tidak boleh keluar negara, kerana polisi yang kita tetapkan, iaitu rakyat kita tidak dibenarkan keluar negara. Kalau yang nak fly keluar negara lah. Walau mana pun saya harap mereka dapat berbincang, kerana seperti saya kata tadi, hubungan antara peniaga dengan customer mereka. Jadi saya harap mereka perlu berbincang dengan agensi penerbangan mereka, agensi pelancongan tersebut. Mungkin boleh mereka kalau tak boleh terbang, tak pulang duit sekalipun, mungkin mereka boleh terbang di waktu-waktu akan datang. Mungkin package pelancongan itu boleh di carry forward supaya mereka tidak rugi, dan agensi pelancongan itu juga tidak rugi. Walau mana pun saya dah cakap dengan Yang Berhormat Menteri Pelancongan sebentar tadi, kita minta supaya Kementerian Pelancongan boleh membantu mereka yang tidak dapat wang kembali apabila perjalanan mereka dibatalkan akibat daripada PKP ini. Ada lagi? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.